Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hasniza dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 6. Topik kali ini kami akan membincangkan mengenai komunikasi verbal. Mula-mula sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Lau Tiyi, Chow Wai Ting, Nur Hazika binti Syahrul Niza, Muhammad Daniel bin Ibrahim, Jumriana binti Amri dan Aina Zaira binti Zainab Bidin. Komunikasi verbal merujuk kepada penggunaan perkataan atau simbol dalam berkomunikasi. Ia juga dikenali sebagai komunikasi lisan. Secara umumnya, perkataan yang digunakan adalah sebagai simbol yang mewakili sesuatu benda. Komunikasi dianggap berjaya apabila penyampai dan penerima memberikan maksud yang sama terhadap sesebuah perkataan. Untuk memahami lebih terperinci, kita lihat salah satu prinsip komunikasi verbal adalah maksud bergantung pada individu. Sesuatu perkara yang ditutur boleh membawa maksud yang berbeza mengikut tafsiran penerima tersebut. Misalnya, awak sangat comel, boleh ditafsir sebagai cantik. Penerima juga mungkin boleh mentafsirkan sebagai kelihatan gemuk atau gembak. Tafsiran dan kesannya juga boleh berbeza apabila ditutur oleh individu yang berbeza. Ini kerana apabila individu berubah, makna juga turut berubah, walaupun perkara yang diucapkan adalah ayat yang sama. Selain itu, bahasa adalah denotatif atau konotatif. Sesuatu perkataan yang dituturkan memberi kesan yang berbeza mengikut latar belakang dan pengalaman yang dilalui. Maksud denotatif adalah makna yang boleh dicari di dalam kamus. Makna konotatif pula adalah maksud beremosi yang diberikan oleh pendengar atau penutur kepada sesuatu perkataan. Misalnya, doktor menyatakan mati, bererti otak tidak berfungsi lagi. Ini adalah denotatif. Dalam situasi yang lain, seorang ibu dimaklumkan kematian suaminya, bererti hilang tempat bergantung dan keluarga. Ini menunjukkan konotatif, membawa makna yang sangat emosi, subjektif dan personal. Prinsip yang seterusnya ialah makna bergantung kepada konteks atau situasi. Konteks atau situasi yang berbeza juga boleh mempengaruhi komunikasi verbal. Perkataan atau kelakuan yang sama boleh memberikan maksud berbeza mengikut situasi di mana penyampai itu berada. Selain itu, perkataan hello boleh disampaikan dengan pelbagai kaedah. Misalnya, bertanyakan adakah kamu semakin sehat juga boleh ditunjukkan hanya dengan kengitan mata atau melegakan siku dengan siku rakan. Prinsip yang seterusnya ialah bahasa berbeza dari segi tersurat dan tersirat. Bahasa yang tersurat mudah difahami, jelas dan tiada keraguan. Namun, bahasa tersirat lebih susah difahami dan bersifat subjektif. Penggunaan bahasa tersirat dapat memperlihatkan ekspresi tanpa menyinggung orang lain dan dapat membuat interaksi yang lebih sopan. Itulah yang daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita dah sampai ke bab kuasa perkataan. Yang pertama, perkataan mempunyai kuasa untuk mencipta atau membina suasana yang baik atau buruk. Okey, contoh perkataan yang membina suasana yang baik, contohnya kalau kita ucapkan selamat hari raya kepada orang lain, jadi orang tu akan membayangkan suasana perayaan. Jadi dia akan bergembira. Seterusnya, yang kedua, perkataan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Contoh, bila kita cakap, kamu pasti boleh buat. Jadi yang ni contoh kata-kata motivasi atau kata-kata positif yang boleh menanamkan rasa semangat atau positif dalam diri seseorang yang mendengar. Kuasa perkataan yang ketiga, perkataan ni mempunyai kuasa untuk menggambarkan status dan menonjolkan budaya seseorang. Contoh, sinus versus resdung. Jadi contoh perkataan yang ada perbezaan istilah.
yang biasanya sinus ni digunakan oleh pakar perubatan, manakala resdung selalunya digunakan oleh kebanyakan orang biasa macam kita. Perkataan ni sebenarnya tidak mempunyai makna. Makna pada perkataan tu selalunya bergantung kepada maksud penyampai serta pemahaman penerima perkataan tu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, faktor halangan kepesanan mesej verbal adalah allness. Allness merujuk kepada membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman peribadi dan mengkategorikan semuanya ke dalam satu kumpulan yang sama. Sebagai contoh, menilai semua orang daripada negeri Z pemalas, sedangkan hanya kerana melihat segelintir yang malas dan suka membuang masa, sedangkan dalam masa yang sama ramai lagi masyarakat daripada negeri tersebut yang menjadi usahawan terkenal, ahli akademik yang berjaya dan sebagainya. Seterusnya adalah polarization. Polarization digunakan apabila kita menjelaskan atau menilai sesuatu perkara yang ekstrim, sama ada baik atau buruk, baru atau lama, cantik atau hodoh, dan jika kita menilai sesuatu ciri yang ekstrim, kita akan menidakkan ciri yang satu lagi. Sebagai contoh, apabila seseorang menilai sesetengah individu berdasarkan latar belakang keluarganya, iaitu anak yang teruk akhlaknya disebabkan oleh ahli keluarganya yang juga teruk akhlaknya. Hakikatnya, ia tidak boleh menjamin perkara tersebut adalah benar. Seterusnya adalah rambang. Rambang berlaku apabila seseorang fokus kepada sesuatu kelompok manusia, objek dan gagal melihat setiap sesuatu yang unik. Sebagai contoh, kita menjadi rambang mata apabila membeli belah baju raya kerana terdapat pelbagai pilihan baju yang menarik perhatian kita. Ini membuatkan kita hayal dan tidak fokus dan menyebabkan kita tidak boleh membuat pelbagai kerja dalam satu masa atau lebih dikenali sebagai multitasking. Seterusnya adalah rukun komunikasi. Rukun komunikasi merujuk kepada peraturan yang perlu dipatuhi sebelum berkomunikasi. Antaranya ialah seorang individu perlu berfikir agar tidak mengeluarkan perkataan yang mengguris perasaan orang lain. Ini kerana kata-kata boleh menjadi senjata sekiranya disalahguna. Sekalipun dalam keadaan marah, seorang perlu menjaga tutur kata kerana perkataan yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik balik sekalipun dengan minta maaf. Dan seterusnya ialah berhujah dengan waras. Berhujah dengan waras adalah perlu terutamanya apabila berhadapan dengan situasi perbincangan yang tegang. Perbezaan pandangan ada kalanya boleh mencetuskan rasa tidak puas hati, tercabar dan sebagainya. Justru dalam situasi sebegitu, akal yang waras dan emosi yang stabil adalah perlu agar dapat mengawal diri dan perkataan agar tidak menimbulkan kesan negatif kepada kedua-dua belah pihak. Secara kesimpulannya, mengambil sikap berhati-hati apabila berbicara merupakan satu sikap yang perlu diamalkan untuk kesejahteraan dan keharmonian perhubungan. Dan saya akhiri dengan pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata meranalah badan. Sekian, terima kasih daripada kami, Guru 6.